Faulaika ma'wahum jahannam. Kesudahan bagi mereka ini ialah neraka jahannam. Wasa'at masira, dan neraka jahannam ini seburuk-buruk tempat yang Allah sediakan pada mereka. Surah An-Nisa ayat yang ke-97. Para hadirin sekalian, kita berada pada Jumaat yang pertama dalam kalender Islam. Pada minggu yang pertama, kira-kiranya minggu yang sudah kita berada berakhirnya tahun kalender Islam. Dan minggu ini kita sudah berada pada Jumaat yang pertama dalam mengikut kiraan kalender Hijri ini sendiri. Kita berada dalam bulan yang dinamakan dengan bulan Muharram, bulan yang pertama dalam kalender Islam juga. Dan bulan ini merupakan bulan yang besar yang Allah jadikan untuk kita hormati dan kita jaga. Dan jaga ini bukan sekadar zaman Rasulullah SAW saja, tidak, tetapi jaga semenjak zaman sebelum dan pada datangnya Rasulullah lagi. Orang Arab Jahiliyah apabila masuk saja dalam 4 bulan, maka orang Arab Jahiliyah tersebut mereka menghormati bulan-bulan ini. Di antara bulan yang disebut dalam Al-Quran, inna iddatasyhur indallahi 12 syahra yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum. Sesungguhnya bilangan bulan ini sebanyak lebih kurang 12 bulan semenjak kepada Allah ciptakan langit dan bumi. Daripada 12 bulan ini ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah. Bulan yang diharamkan oleh Allah ini bulan yang disebut dengan bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah dan bulan Muharram. Orang Arab tatkala mana sebut saja bulan-bulan hurum, bulan-bulan yang disebut dengan bulan haram, mereka faham apa yang dimaksudkan dengan bulan haram. Bulan haram ini dilarang daripada bunuh membunuh, berperang, dan mereka dalam keadaan yang saling hormat menghormati. Sejahat mana pun mereka, apabila masuk saja dalam 4 bulan ini, mereka jaga terus. Jaga jangan buat khianat, jaga jangan buat dosa, kerana beza di antara bulan-bulan ini dengan bulan yang lain di sudut ganjaran pahala dan juga ganjaran yang disebut dengan gandaan dosa yang dilakukan pada siapa yang melakukan dosa. Tapi sayangnya apabila masuk zaman kita pada hari ini, kita jarang sangat diingatkan dengan kalender Hijri. Kita sentiasa diingatkan dengan kalender Masihi. Oleh kerana kita hidup dengan kalender Masihi, maka masa kita menjadi lambat dan persiapan kita untuk menghadap depan Allah pun boleh jadi kita tidak ada dalam hidup kita. Kerana kita sibuk dengan masa-masa yang telah disusun oleh Masihi itu, tetapi kita tidak disusun dengan Hijri yang sepatutnya kita boleh sinkronisekan dia. Kita boleh samakan perjalanan hidup kita dengan keadaan kalender Islam. Kita tahu kalender Islam ini jauh lebih besar dan lebih tepat berbanding daripada kalender Masihi. Kalender Hijri ini tepat, para hadis kan boleh tengok bagaimana perjalanan bulan, matahari dan sebagainya. Perjalanan bulan, para hadis kan tengok saja. Sewaktu mana bulan mengambang 15 hari bulan, maka di waktu itu bulan mengambang tepat, kita boleh tahu ni bulan 15 hari bulan dalam kalender Hijri. Nak sebutnya sama dan tepat dengan keadaan perjalanan masa dalam kehidupan di dunia ini. Demikian juga kalau kita baca bagaimana Rasulullah sentiasa susun, bagaimana keadaan ini mesti kita samakan perjalanan hidup kita dengan bulan-bulan Islam. Apabila kita bersusun dengan bulan-bulan Islam, maka ingatan kita, perjalanan hidup kita akan selaras dengan syariat yang diajar oleh agama. Tetapi apabila kita dah tak ingat lagi, kita ingat kalender Masihi, kita tak ingat yang disebut dengan masa yang mengikut Hijri ini. Cuba tanya di kalangan kita hari ini, berapa tarikh hari lahir pada yang dilahirkan pada ini? Kebanyakan di kalangan kita dia tahu bila tarikh lahir dia. Tarikh lahir mengikut kalender Masihi, tetapi ditanya tentang kalender Hijri, dia tak boleh jawab. Sedangkan yang besar ialah kalender yang dinamakan dengan Hijri. Kerana kalender Hijri ini dia berkaitan dengan perjalanan hidup kita. Sebab itulah Rasulullah SAW sebut dalam hadis, Rasulullah sebut ada 2 ilmu yang akan mula tercabut di akhir zaman ini, dan kita mula hilang ilmu
awal yang hilang ialah yang disebut dengan ilmu falak dan juga ilmu faraid. Ilmu falak, ilmu perjalanan bulan dan bintang. Orang kita dah tak tahu tentang perjalanan ilmu falak ini sendiri. Sampai kita tak tahu kalau berlakunya kematian dalam satu keluarga, di waktu mana berlakunya kematian dalam rumah ataupun kenangan jalan raya, tiba-tiba meninggal dunia 5 orang dalam kenderaan itu. Kita tak tahu siapa yang meninggal dunia terlebih dahulu, siapa yang patut mewarisi harta pusaka. Kenapa? Kerana kita ikut kalender Hijri, kita tidak ikut kalender Masihi. Kita ikut kalender Masihi, kita tidak ikut kalender Hijri. Kalau kita ikut kalender Hijri, kita boleh guna ilmu falak dan kita boleh tahu siapa yang meninggal dunia terlebih dahulu, bapakah yang meninggal dunia terlebih dahulu, ataupun anak yang meninggal dunia terlebih dahulu. Tetapi oleh kerana ilmu ini semakin sikit dan semakin tak ada dan semakin tak ada, itu tanda dunia kita akhir zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut ilmu falak dan semakin tak ada, yang menyebabkan akhirnya kita tak tahu tentang keadaan perjalanan yang sedang berlaku. Yang kedua ni ilmu yang dicabut apa dia? Ilmu khusyuk dalam solat. Ilmu khusyuk dalam solat, ilmu ini pun semakin tak ada dan semakin tak ada di kalangan kita. Kita tahu solat, tetapi kita tak tahu bagaimana kita nak khusyuk dalam solat kita. Para hadis kan anda tak cadang nak sebut yang ini, tetapi yang anda nak sebut tentang ini, apabila kita masuk dalam bulan Muharram ini, kebanyakan di kalangan kita disebut tentang hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan memang kalau kita, kenapa kita sebut demikian, bersandar pada, bukan bersandar pada bulan, tetapi bersandar kepada tahun di mana ketika permulaan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu memilih untuk nak letakkan tahun bermula daripada tahun mana, bukan berdasar pada bulan. Kerana peristiwa hijrah ini bukan disandarkan pada bulan. Bulan ini bukan kerana bulan ini, bulan Muharram ini berlakunya hijrah, tidak. Tetapi bulan yang berlakunya hijrah bermula daripada bulan Safar. Kemudian Rasulullah SAW sendiri, kalau kita baca dalam kitab Ar-Rahiqul Maktub, Rasulullah SAW dia hijrah pada bulan Rabiul Awal. Tapi kenapa kita gunakan juga, dan ulama-ulama sebut tentang hijratul Rasul pada saat ini? Jawabnya kerana disandarkan kepada tahun pada permulaan, di mana kiraan tahun yang disebut dengan tahun hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, menandakan kita sudah masuk dalam usia yang baru. Masa yang baru. Hidup kita hidup dalam suasana yang baru. Dipanggil umur kita semakin dekat dan semakin dekat dengan Allah. Semakin dekat dengan Allah, maksudnya kematian kita semakin menjelma dalam hidup kita. Cuba bayangkan kalau kita ikut kalender Masihi lagi. Perhatikan pada saat usia, perhatikan 32 tahun, sebenarnya mengikut kalender Hijri sudah berusia 33 tahun. Kita lebih awal setahun di saat tersebut, berbanding daripada kalender yang namakan dengan kalender Masihi. Di saat mana umur kita 64 tahun, sebenarnya usia kita sudah 66 tahun. Lebih awal berbanding daripada apa yang kita fikir dan apa yang kita nampak pada jasad kita. Sebenarnya oleh kerana inilah yang menyebabkan di kalangan kita tertinggal banyak benda dalam syariat agama. Padahal agama itu telah menyusun dan telah susun mengikut kiraan-kiraan bulan-bulan itu. Sebab itulah Rasulullah SAW sentiasa kaitkan dengan bulan dalam amalan. Misal contohnya, di waktu mana masuk dalam bulan Rejab dan dijangka Rejab pada tahun ini masuk pada bulan 5 lebih awal berbanding daripada pada tahun-tahun sebelum daripada ini. Rejab saja Rasulullah baca doa, Allahumma barik li bi syahri Rejab wa barik li bi syahri Sya'ban wa ballighni bi syahri Ramadan. Rasulullah baca doa demikian. Rasulullah baca doa, ya Allah, tolong berkatkanlah aku dengan bulan Rejab, berkat aku dengan bulan Sya'ban, berkat aku dengan bulan Ramadan. Rasulullah SAW sebut dalam hidup ini berkait dengan bulan, berkait dengan masa. Kenapa? Nak suruh kita sentiasa melakukan proses yang kita semakin baik dan semakin baik. Semakin lama kita hidup, semakin baik amalan kita. Semakin lama, semakin baik amalan kita, semakin berkualiti setiap amalan-amalan yang kita lakukan ini sendiri. Yang ini disebut dalam hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sebut, khairukum man tala umruh wa hasuna amalu. Sebaik-baik di kalangan kami sesiapa yang dia panjang umurnya, semakin panjang umurnya, semakin cantik amalan. Tetapi oleh kerana
kita membiarkan masa kita ni berlalu, yang menyebabkan kita meninggalkan kesempatan-kesempatan yang bermanfaat. Masa-masa yang paling bermanfaat dalam hidup kita. Kita tak terasa masa kita ni cukup manfaat dalam kehidupan kita. Bila kita akan terasa masa ni akan bermanfaat pada diri kita, tak kala mana kita lihat malaikat maut mula berdiri di hadapan kita. Waktu itu baru kita terasa ruginya masa yang kita lalui. Allah cerita tentang bagaimana manusia waktu mana dia lihat saja malaikat maut diri di hadapan dia, dia tengok saja malaikat maut dah mula nak sebut nak cabut nyawa dia ni, lalu dia akan sebut apa dia? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Dia mula sebut, kalau dah boleh ditangguhkan kematian ini, jangan bagi mati lagi. Dalam hidup ni jangan bagi mati lagi. Nak buat apa dia? Nak buat dua benda je. Dua benda je yang dia terlepas untuk nak buat. Yang pertama, fa'as-saddaqa, ingin bersedekah dan berinfak di jalan Allah. Nak bersedekah je, kerana bimbang harta-harta ini sudah menjadi satu bebanan pula. Dia tidak lagi menjadi satu kekuatan pada diri. Padahal waktu mana hidup, harta tersebut menjadi kekuatan. Tetapi apabila sampai saat mati, harta sudah menjadi bebanan. Kenapa? Dia tak sempat nak buat pertukaran. Harta tadi tak sempat ditukar daripada bebanan kepada pahala. Harta tadi tak menjadikan yang namakan dengan daripada kekuatan menjadi satu kekuatan yang lebih besar di akhirat Allah. Bagaimana nak suruh jadikan kekuatan yang lebih besar di akhirat Allah? Kamu tukar. Di antara benda yang kamu kena tukar apa dia? Sedekah. Sedekah, fa'as-saddaqa. Dia nak bersedekah di jalan Allah. Yang kedua, dia nak buat apa dia? Wa akum minas salihin. Aku nak menjadi hamba Allah yang saleh. Nak jadi hamba Allah yang saleh. Di waktu mana Allah bagi peluang, dia nak buat, dia tak buat. Kita biarkan dalam hidup kita. Para hadirin sekalian, ingat sebelum daripada ni anak pernah sebut, ramai mana di kalangan kita yang melepaskan peluang dan kesempatan yang Allah kurniakan dalam hidup kita. Kita ni Allah bagi peluang banyak. Peluang taubat Allah buka. Peluang untuk kita istighfar banyak. Peluang kita nak buat amal soleh ni memang terdedah dalam hidup kita. Waktu duha, berapa ramai orang yang membiarkan waktu duha itu berlalu begitu saja di kalangan kita. Waktu-waktu Allah mustajabkan doa, saat mana sepertiga malam, berapa ramai orang yang masih leka dengan kelenaan dan yang panjang pada diri. Bukan para hadiskan saja, bahkan anak pun sama. Nak sebutnya gambaran, kita di peluang Allah bagi banyak. Sehingga kan Rasulullah ajar, tiap-tiap kali mana aku bagi peluang, Allah bagi peluang pada kamu, kamu tolong rebut, tolong ambil. Sehingga kan ayat-ayat dan hadis-hadis yang cerita tentang mengambil kesempatan itu penting. Allah gunakan dengan kalimah-kalimah yang hebat. Allah guna kalimah apa dia? Wasa'in, berkejarlah kamu. Kalimah yang Allah guna nak suruh kita ni, jangan kita tangguh, jangan sebut inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan kita sebut saya akan buat kemudian, saya akan buat kemudian, jangan. Bahkan Allah ajar beliau, kamu kena berlari. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kamu kena bekerja. Kejar tu lari kencang dalam hidup kamu untuk cari apa dia? Cari keampunan Allah. Yang Allah sediakan syurga pada kamu seluas langit dan bumi. Tetapi ada kita nak bekerja untuk dapat syurga sebanyak mungkin. Jangan di kalangan kita. Kita tengok orang lain boleh baca Quran, kita tak bekerja pun untuk membaca Al-Quran sama. Kita tengok orang lain bersedekah, kita tak berlomba pun untuk nak bersedekah sama. Ayat yang lain Allah kata beliau, fastabiqul khairat. Fastabiqu maknanya kamu lihat orang tu laju, kamu kena lebih laju daripada dia. Kamu tengok dia ni ke depan, kamu lebih ke depan daripada dia. Dia sudah apa dia? Al-khairat, benda-benda yang baik. Kamu kena buat, berlomba untuk buat benda yang baik. Tengok orang buat jamuan hari ni, kita sebut besok saya mesti buat jamuan lebih banyak daripada dia buat jamuan. Berlomba untuk nak melakukan kebaikan. Kita buat contoh yang mudah, bagaimana kita berlomba untuk buat kebaikan. Tetapi ada di kalangan